Okey, ini adalah paparan utama bagi aplikasi AR Python. Di sini terdapat beberapa menu seperti AR Menu, Learn Python, About AR Python dan Quick. Di dalam menu ini terdapat AR Scene, Download Marker dan button kembali. Di dalam menu Learn Python, di sini terdapat koleksi nota-nota yang mencakupi setiap topik-topik di dalam mempelajari asas bahasa pengetucaraan Python. Di dalam menu About AR Python, menu ini menerangkan secara ringkas tentang aplikasi AR Python. Okey, sekarang ni kita akan masuk kepada AR Menu, kemudian AR Scene. Jadi kita akan melihat setiap topik-topik ini. Jadi kita bermula dengan basic syntax. Okey, jadi ini adalah scene bagi basic syntax. Di sini ada button info. Okey, scene ini mengatakan untuk kita memaparkan output di dalam Python, kita menggunakan print function. Okey, di bahagian kanan ada button try. Okey, ada syntax print function di sini dan kita boleh masukkan apa-apa tulisan. Jadi apabila kita tekan run, maka akan keluar output. Jadi kita akan cuba scan dengan marker. Okey, maka akan keluar objek 3D di situ. Jadi di bahagian bawah ada button syntax. Apabila kita tekan, Hi, my name is Kyle. maka ia akan keluar output. I am a robot. Okey, ada button next di situ. Kita cuba tekan syntax this, print this is a car. This is a car. Kemudian the car color is black. The car color is black. Okey, kita tekan next button. Tekan syntax button, Homemade pizza. maka akan keluar output. Why pizza is so good. Okey. Di sini ada button video. Get you to write your first line of Python code. Just type print, open parentheses, open quote, hello world, end quote, in parentheses. Making sure you put the double quotes too. This line is responsible for printing. Okey, seterusnya kita akan cuba scan kad soalan. Kad soalan ni merupakan satu kad yang boleh diberikan kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah berkaitan topik ini. Untuk menyemak jawapan, pelajar perlu masukkan kod number. Kod number ni hanya ada pada seorang guru. Katakanlah kita masukkan kod number yang salah, maka akan dinyatakan wrong code. Jadi, guru boleh memberikan kod yang betul kepada pelajar untuk menyemak jawapan yang telah mereka buat. Jadi, akan keluar jawapan yang telah disediakan dan pelajar boleh menyemak dan membandingkan dengan jawapan yang telah mereka buat. Okey, seterusnya kita pergi kepada scene variable. Pertama sekali kita lihat pada info button. Kemudian try button. Di sini adalah bagaimana untuk kita isytiharkan pemula ubah dengan numerical value. Cuba kita masukkan karakter. Kemudian run. Maka akan keluar error. Ralat di sini. Jadi kena masukkan number. Any number.
Bila run, maka akan keluar output. Ada error button di sini. Ini untuk kita isikan boleh ubah dengan text value. Jadi boleh gabungkan karakter dengan teks. Maka akan keluar output. Jadi kita akan cuba scan dengan marker. Ya, ada syntax di situ. Jadi kita akan run. Inilah bagaimana untuk menerangkan kita menyimpan value ball di dalam pemboleh ubah box ke dalam kotak ni, maka akan keluar output ball. Seterusnya kita akan lihat pada data type integer. Kemudian tengok pada info button. Jadi kita untuk isytiharkan pemboleh ubah yang menggunakan jenis data integer, kita boleh gunakan int function. Ada try button di situ. Ini adalah syntax yang boleh diisytiharkan. Jadi apabila kita masukkan teks, maka outputnya adalah this is not a valid value of integer. Maka di dalam int function kita perlu menggunakan number sahaja. Sebenarnya kita akan cuba scan kad ni. Okey, ada syntax variable banana bersamaan dengan int dan ada nilai value 3. Maka akan keluar seperti itu. Baik. Di sini ada video button. Boleh play video. Okey, seterusnya kita akan cuba lihat pada contoh data type string. Okey, cuba lihat pada info button. Ia menyatakan bagaimana untuk kita isytiharkan pemboleh ubah dengan menggunakan string function. Ada video di sini. Boleh di play. Okey, baik. Jadi di sini kita boleh lihatlah bagaimana penerangan, bagaimana untuk kita menggunakan pemboleh ubah yang menggunakan string function. Di bawah ada pemboleh ubah animal bersamaan dengan string function dan ada value di is a cat. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh if statement. Pergi pada info button. Jadi di sini ada penerangan tentang if statement. Di bahagian kanan juga ada flowchart ataupun carta alih yang menerangkan situasi penyelesaian masalah. Jadi apabila kita tekan run, maka akan keluar output throw trash into the bin. Seterusnya kita akan melihat contoh bagi if-else statement. Okey, ini adalah contoh bagi if-else statement. Kita pergi pada info button di bahagian kiri.
maka kita akan dapat penerangan bagi situasi penyelesaian masalah ini. Jadi kita akan cuba scan kad ni. Okey, di bahagian kanan ada carta alih ataupun flowchart yang menerangkan tentang situasi ini. Okey, di bahagian atas ada syntax. Di bahagian bawah ada input yang boleh dimasukkan. Contohnya kita masukkan input 1. Jadi kita tekan run, maka akan keluar output turn on lamp. Apabila kita mengubah input kepada kosong ataupun sifar, kita tekan run, maka turn off lamp akan keluar output dan lampu akan terpadam. Okey, seterusnya kita akan melihat contoh bagi if else statement nombor 2. Kita tengok pada info button. Kemudian carta alih yang menerangkan situasi ini. Okay, di bahagian atas terdapat syntax yang menerangkan situasi penyelesaian masalah ini. Sekiranya kita masukkan input 1, maka akan keluar output solve the Rubik's Cube. Di bahagian bawah ada input yang boleh dimasukkan. Contohnya kita masukkan N. Bila run, maka akan keluar maybe later. Jadi apabila kita mengubah input kepada Y, dan apabila kita run, maka akan keluar output solve the Rubik's Cube. Seterusnya kita akan melihat contoh bagi else statement. Kita lihat pada info button. Else statement ni merupakan satu struktur kawalan pilihan pelbagai. Kita akan cuba scan. Okay, di bahagian kanan ada carta alih yang menerangkan situasi bagi else statement. Video. Okay, kita lihat di bahagian atas adalah syntax bagi else statement. Ia menyatakan sekiranya kita masukkan input 1, maka akan keluar output watch TV 1. Jadi kita akan masukkan input yang terletak di bahagian bawah. Misalnya kita masukkan input 4. Maka apabila kita run, maka akan keluar output watch TV. I want to ride a bike really fast. Je m'appelle Fabio Quintaro, professional motorcycle racer from Nice, France. For me, racing is about being confident with every... Jadi bila kita run, maka akan keluar Sejak ada Iris Neo, saya rasa makin diketepikan. Lagipun, kalau semua ejen dah pakai Iris, persaingan akhir dengan Thailand pemenang pingat emas 2 tahun lalu di lorong yang kedua. Seterusnya kita akan melihat contoh bagi for loop ataupun struktur kawalan ulangan. Okey, tengok pada info button. Ianya adalah situasi untuk memaparkan output sebanyak 4 kali dengan menggunakan for loop.
Jadi bahagian kanan ada carta alih yang boleh dilihat. Jadi apabila kita run, maka akan keluar output sebanyak 4 kali. Seterusnya kita akan melihat contoh struktur kawalan ulangan bagi while loop. Okey, ini adalah penerangannya. Jadi kita akan cuba scan kad ni. Okey, di bahagian bawah ada satu value yang boleh dimasukkan ke dalam pemula ubah seperti di atas. Jadi apabila kita tekan kepada speed, maka while loop akan terus berulang sekiranya value yang dibandingkan adalah sama. Jadi apabila kita menukar value kepada stop, maka tiada output yang keluar. Seterusnya kita akan melihat contoh bagi struktur kawalan ulangan while loop nombor 2. Okey, kita tengok pada carta alihnya. Okey, apabila kita run, maka output yang keluar adalah sebanyak 3 kali. Seterusnya kita akan melihat contoh bagi Python list. Jadi list ni adalah bagaimana untuk kita menyenaraikan beberapa item ataupun value ke dalam pemula ubah. Jadi di dalam pemula ubah fruit terdapat item seperti apple, strawberry dan banana. Untuk kita mengakses item ini, kita menggunakan index. Contohnya print fruit sifar. Indeks sifar adalah bersama dengan apple. Fruit index 1 adalah bersama dengan strawberry dan fruit index 2 adalah bersama dengan banana. Seterusnya adalah contoh mudah program untuk mengira perimeter segi empat tepat. Okey, jadi ini adalah satu program di dalam Python untuk mengira perimeter sebuah kotak. Ia akan meminta kepada user untuk masukkan input bagi lebar dan panjang. Jadi kita masukkan input bagi lebar. Kemudian kita masukkan input bagi panjang. Apabila kita run, maka outputnya akan keluar seperti yang dapat dilihat ini. Seterusnya adalah contoh program mudah untuk mengira luas segitiga. Ini pula adalah program di dalam Python untuk mengira luas sebuah pembaris segitiga. Ia akan meminta kepada user untuk masukkan input bagi tinggi dan tapak. Jadi kita masukkan input bagi tinggi dan masukkan input bagi tapak. Apabila kita tekan run, maka outputnya akan keluar.